إلى ربنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صواب. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qaddasallahu sirrah. Ihalatukal a'malu ala wujudil faraq. Situ min ru'unatin nufus. Memindahkan engkau akan segala amal atau diperbuat selesai atas diperoleh selesai, iaitu setengah daripada kurang akal pada dirimu. Dia nak buat amal, nak tunggu benda ni selesai, nak tunggu benda selesai. Urusan dunia dia suruh selesai dulu, urusan akhirat dia tak nombor dua. Ini orang tak berakal. Orang ni orang tak berakal. Benda yang besar tidak diutamakan, benda dunia yang nak ditinggal bukan main dijaga. Ini setengah daripada min ru'utin nafs. Orang telah dibodohkan, ditipu oleh nafsu. Allah. Yang ini apabila ada hamba itu talabus, mana bersepakai pada suatu hal mereka itu, suatu hal dunia ni, dan adalah baginya dalam segala jalan itu istighal, mana dia sibuk, yang menegakkan akan dia daripada segala amal yang saleh, daripada segala pekerjaan akhirat. Kemudian memindahkan, mana menunda demikian itu atas menuntut selesai. Saya ini bukan tak nak pergi surau masjid, ada kerja sikit. Besok dah lapang saya pergilah, kau tunggu malaikat maut sampai tu. Kalau malaikat maut sampai tu, boleh cakap dah malaikat nanti dulu dia. Boleh sentap terjongkang di situ tu. Allah Allah. Maka katanya apabila telah selesai aku daripada pekerjaan, barulah aku buat ibadat aku. Bukan tak nak buat ni, sikit lagi ni, sikit. Ngumpul malaikat maut dah. Dah jeling dan kapan dah ditenun. Dia tak perasan. Maka demikian itu daripada kurang akalnya, tuan. Jadi akal manusia nak kata dia cerdik atau sebaliknya. Dia pintar ataupun dia bodoh, Nabi letakkan guideline dia siap. Ya abna Adam ati rabbak fatusamma akilan wala ta'sihi fatusamma jahilan. Hei anak Adam, sila beri ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fatusamma akilan, kau disenaraikan orang yang pintar cerdik, kata Rasulullah SAW. Wala ta'sihi, jangan kamu cuba menderhakai perintah Allah Taala. Fatusamma jahilan, maka kau dinamakan orang yang jahil. Cerdik atau tidak seseorang, bijak atau tidak, dia bergantung kepada apa? Pelaksanaan perintah Allah Ta'ala. Dia buat itu menandakan dia cerdik. Kalau dia tak buat perintah Tuhan, itu menandakan dia tidak cerdik. Situ je ukuran, garis, pengukur yang telah diberikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jangan cuba ukur dengan benda lain. Dia ukur benda lain, rosak dia. Diukur dengan benda lain, dia rosak. Dan cerdik manusia sebab itu gini, unsur duniawi punya kerja dia ukur ada dia. Mana tadi? Iaitu satu bagi daripada perkara ahmak, menangguh-nangguhkan amal. Ni setengah daripada perkara ahmak. Tu ahmak, kebodohan. Dia beberapa perkara. Pertama, kalau ditangguh amal, dia jadi apa? Pertama, melemahkan, melebihkan dunia atas akhirat. Maknanya ditangguh, kerja dunia dia buat, kerja akhirat ditangguh. Itu dia lebihkan akan kerja dunia atas akhirat.
Dan golongan ni yang paling banyak dalam Quran sebut, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqah. Bal tu'sirunal hayatad dunya, bahkan kebanyakan manusia tu ya melebihkan hidup dunia daripada akhirat. Sedangkan wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat tu khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal, tuan-tuan. Allah. Kita sembahyang 2 rakaat sunat subuh je, harga dia lebih baik pada dunia dan isi dunia, kan? Raka'atai al-fajr khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat sunat subuh itu harga dia lebih baik daripada dunia dan isi dunia. Macam mana kita nak letak, dan memang tak padan dunia ni nak letakkan nikmat yang besar diberi oleh Allah Taala. Ya, sebab dunia ni benda yang kecil, benda yang sedikit. Ya. Lepas tu kena pandang benda sedikit, kita kena pandang sedikit. Jangan tuan kata benda tu sedikit, kita rasa besar. Tuan benda besar kita kecilkan, benda kecil kita besarkan. Habislah jawab ni. Terbalik, tuan. Ya. Melebihkan dunia atas akhirat. Ya. Dan tiadalah demikian itu daripada pekerjaan segala mukmin yang berakal. Orang mukmin berakal itu bukan tindakan. Dia maknanya pantas mengerjakan amal yang saleh. Fastabiqul khairat, Al-Quran sebut kan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segera kamu menuntut keampunan Tuhan kamu. Dalam hadis Nabi kita badiru bi a'malis salihah. Semua lapas-lapas Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW menyuruh kita pantas cergas dalam melakukan amalan. Jangan tangguh. La tatarakkab furugul aghyar. Jangan kamu tangguh nak buat amal tunggu masa kosong. Tak ada masa kosong, kan? Kita buat rumah, pintu kita tebuk ke ataupun kita biar dia buat kat sini? Kita buat. Kita buat sebiji rumah, kita yang tebuk pintu, nak buat 4, nak buat 3, tingkap, nak buat nakor ke nak buat banyak. Kita yang adjust. Kalau kita tak adjust, gelap situ rumah kita. Kan? Jadi rumah koleng, koleng. Dia golap habis. Jadi mana kita tu kan adjust. Begitulah maknanya, ya. Kita kena adjust, kena set masa. Satu. Yang kedua, dalam amal ni dia perlu berjadual, tuan-tuan. Amalan ni dia perlu berjadual. Itu dipanggil wirid. Wirid ni maknanya amalan yang tetap, angkanya, caranya, adabnya, masanya, kaifiatnya, insya-Allah. Bila ada wirid, dia akan ada warid. Warid tu akan sampai Tuhan berikan. Warid tu maknanya apa? Limpahan-limpahan yang jatuh pada batin hati seseorang. Daripada malas jadi gajian, daripada tak takut jadi takut. Ya, kemudian dibuka pula hijab, ya, dalam alamil malakut, alamil jabarut, alam banyak lagi, tuan-tuan. Dia kena ada warid yang betul-betul, insya-Allah sampai. Tapi hasil warid ada 3 lah. Satu al-intibah, satu al-iqbal, satu warid rusul. Ya, warid intibah, semangat Tuhan buka. Warid maknanya apa? Yang kedua dia panggil waridul iqbal, hati yang tak beradab ke Tuhan dah mula beradab. Dengan sebab warid pukulan zikir tadi, dia mula beradab hadrat Allah Ta'ala. Dia berhadap kepada kiblat roh. Ya, kiblat zahir kita Kaabah, kiblat roh kita ialah Allah Ta'ala. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Bila dia berhadap dan tepat, ketiga itu akan diberikan warid yang last sekali, waridul usul. Warid dalam bentuk usul ilallah. Terbuka hijab dia, jejak daripada makam makrifat yang sebenar-benar dengan Allah Ta'ala. Di situlah dia dapat kelazatan, kenikmatan, yang mana nikmat itu akan menutup kepada kelazatan yang lain. Ya. Sebab orang yang betul-betul mengenali makrifat akan Allah Ta'ala, lenyap yang lain, dan selagi lain nampak besar, betul-betul mungkin tak sampai. Itu bau lebay, orang panggil lebay kotai ni. Tengok sana tukang kau tolong ni. Orang yang dah mantap dia punya makrifat dengan Tuhan, dia tak akan beranjak. Ya, sahibul haqiqah ghaba anil haq bi syuhudil malikil haq. Orang duduk dalam makam hakikat makrifat yang sebenar ni, ialah ghaba anil haq, lenyap makhluk daripada pandangan hati dia. Dengan sebab apa? Bi syuhudil malikil haq, dengan sebab dia syuhud, memberikan penumpuan batin rohani ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perlu kepada amalan tarikah ni. Ya. Tarekat kena jahit, dan jangan tak ada tarekat. Kalau kita tak ada tarekat, kita akan terikat. Terikat dengan nafsu, terikat dengan dunia, terikat dengan lalai macam-macam. Kena jahit jalan. Ada 40 lebih tarekat yang muktabarah yang telah diaku oleh ulama besar dunia, dan ya. Jahit Ahmadiyah ke Naqsyabandiyah ke Qadiri ke Samania, jahitlah. Tapi kena detail sikit, ada suluk tu Naqsyabandiyah Khalidiyah. Ya, dia ada suluk, ada proses. Lah bila kalau kita sekolah, kan? Sekolah, satu sekolah ada peksa, satu sekolah tak ada peksa. Pelajaran sama, guru sama. Ya, agak-agak tuan-tuan nak masuk mana? Ya, ada peksa lah. Dan
Bila ada peksa, kita boleh sukat pencapaian kita. Kita punya makam, peringkat kita tu, pencapaian, kedekatan kita banyak mana, jauh ke dekat, kan? Macam itulah. Tapi bila ambil tarekat, dia ada dua cara kan? Satu dia panggil tabarrukan, satu lagi taslikan. Tabarruk, saya datang kita bai'ah. Lepas tu saya duduk rumah dia, kita duduk rumah kita zikir. Hari macam mana, ada ke tak ada, kita jalan je. Itu perkembangan di Kuang. Tarekat semua hebat-hebat. Kalau anak lah yang bodoh ni kan, anak sendiri sebab tu ambil cara suluk. Sebab apa? Sebab kita rasa kita ni bodoh. Perlu dipantau, perlu dicek kan. Bila masuk suluk entah dia cek 3 hari sekali tuan-tuan beramal, zikir tembak berpuluh ribu zikir kan. Dia akan report waridat yang sampai macam mana, perkembangan rohani di mana. Daripada lataif dizikirkan, latifatul qalbi, latifatul roh, latifatul sir, naik pusing-pusing. Dia pergi pada makam Nabi, Isbat dan sebagainya, jalan. Situ ke pembukaan dia. Masuk dalam alim malakut alamil jabarut isyarat, semua banyak tu. Dia kalau Syaban ni kan terbuka banyak kan ni. Kau setakat jumpa syekh ni, orang zikir macam-macam syekh terbuka. Dia orang datang ke macam hari raya kan. Itu buat zikir nampak bom mimpi, dia rasa besar. Dia orang tu mainan ni kan. Pembukaan alam-alam lain tu biasa je. Tapi kita nak pembukaan, dia panggil kasyaf as-suri, bukan kasyaf maknawi dan bukan kasyaf as-suri, kasyaf maknawi. Pembukaan rohani dia terus dengan Allah Taala. Sehingga ditarik zikir apa? Tarik turun semua dia dengan Tuhan. Tu dapat nikmat besar. Dia dapat bermanja dengan Allah, dapat berlazat dengan Allah Taala. Lagi tak dapat lazat dengan Tuhan, lagi itulah penyakit kita banyak. Penyakit dalam tipu mazmumah bertambun-tambun. Dia tak dapat lazat dengan Tuhan. Bila tak dapat lazat dengan Tuhan, dia akan berpaling pada makhluk. Bila pada makhluk, dia nak tarik pandangan makhluk. Bila tarik pandangan makhluk, timbul sifat dia riya, ujub, semua takabur, ego, macam-macam lah tu. Macam penyakit-penyakit yang lorat-lorat tu. Yang akan menghijab diri kita Ta'ala. Bila dia dapat lazat dia dengan Allah Ta'ala, dia takkan berpaling dah. Takkan berpaling tempat lain dah. Dia tak berhadap kepada makhluk yang bernama nafsu, syaitan, dunia tak. Straight dia dapat kemanisan lazat dengan Ta'ala. Dia dapat ekon makrifat, tenang je. Duit dan kocik tak ada, dia tenang. Kita duduk dengan kocik ada 30,000 sakit kepala. Aku dah standby nak jadi bulan ni, nak income dia 80,000, dapat 40,000 kan. Dia tak cukup kan. Dia cukup bila tu, bila mulut dia mengangau tu, masuk tanah dah mulut dia tu. Hidung dah belaga liang lahat, mulut dah cecah tanah mulut, dan bau dia segar. Bau dia, Allah, kalau aku dapat Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kalau balik aku dunia balik, ya Allah, dah aku beramal. Tak ada dah. Dia tutup jalan kan. Sebab tu saki-baki umur yang tinggal beberapa hari lagi tak tahu kan. Tapi esok entah lusa, wallahu alam. Maknanya pagtanim, tawan. Umurka salasatul ayyam. Satu ulama kata umur kau ni 3 ayam. Yaumun qad madat wa yaumun atadrikuhu amlah. Umur kamu ni ada 3 hari. Semalam dah lepas, besok belum tahu. Takut-takut besok dah pakai kain satu sud. Kain putih kapan. Dah masuk liang lahat yang tuan-tuan. Tak tahu lagi. Maka yang ada sekarang ni pagtanim, tawan olehmu dengan amal saleh, pendekatan diri dengan Tuhan. Tak boleh tangguh-tangguh tuan. Kerja berjalan ibadat bukan kerja main-main. Dia lebih besar daripada kerja dunia yang sementara ni. Hari ni orang terbalik. Kerja dunia dia polon lagi nak gila, kerja akhirat dia main-main. Itu ahmak, golongan orang yang bodoh lagi. Satu ulama kata umruka salah satu saat. 3 jam. Sa'atun qad madat wa sa'atu atad juga amlah. 1 jam dah lepas hari kan. Dia akan datang ni belum tahu lagi ni kan. Balik-balik kan, tarik nafas, oksigen tak naik kat kepala kan. Habis terus. Qalu inna lillah kan. Ada pula tidur habis, padam terus. Qalu terus pun macam-macam hari zaman ni kan. Sekarang ulama sufi dia buat lagi rapat kan. Umurka salasatul anfas, umur kau 3 nafas ni. Tarik belum tentu boleh embus, engkau embus belum tentu boleh tarik. Sebab al-maut yaji'u baina nafasain. Mati tu, maut tu datang antara 2 nafas. Banyak orang terik tak boleh hembus tak boleh terik. Lepas tu dalam tarikat Ahmadiyah dia guna fi kulli lamhatin wa nafasin ada dama wasi'ahu imullah. Dia nakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu, taraf dia apa? Fi kulli lamhah, berada dalam tiap-tiap kelipan mata kita tu. Sentiasa kita ada hubungan kontak dengan Allah Taala.
Wa nafasin, tiap-tiap nafas keluar masuk. Wasi'ahu ilmullah, yang meluasi ilmu ta'ala. Kan? Orang yang tak sedar dengan Tuhan ni, tak tahu nak katakan, binatang tu lagi baik pada dia. Lembu kebau tu lagi baik pada dia. Kalau dia tak ingat Tuhan, lembu kebau tu lagi baik pada dia. Ada satu tuan guru di Buya Yahya, saya dengar dia berceramah sedap kan tadi. Dia kata apa? Kita tengok buku bank kita, orang masukkan 10,000. Bulan depan lagi 10,000 lagi dia kata. Kita tak terdetik nak kata siapa bagi. Tak terdetik, siapa bagi? Tak saja, ambil dia bagi. Itu orang gila orang ni. Orang masuk bank dia sebulan 10,000, sebulan 1,000, sampai 3 bulan tak langsung nak tanya siapa masukkan duit. Aku nak ucapkan terima kasih. Tak ada, senyap. Itu orang gila, habis gila tu. Gila babi atau babi gila ni. Kan? Allah Ta'ala bukan 10,000 kan? Bukan 1 juta nikmat yang dia bagi kat kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Kalau mu nak hitung nikmat Tuhan, tak ada muka manusia boleh hitung nikmat. Nikmat al-i'ta' dia beri lain. Yang kita makan, kita ini main. Nikmat as-sarf dia paling. Masaib musibah macam-macam boleh kan. Kita naik ada atas jalan raya tu macam-macam boleh kan. Saya pemandu berhemat. Trailer terbalik kan habis kau. Luar di balak babat selamat kan. Silap putus 2 gitu kan. Bila-bila masa Tuhan boleh lakukan tu. Jadi kita sentiasa dalam khatar kan. Sebab tu makna nikmat Tuhan ni tak terkira tuan-tuan. Tiba-tiba kita tak ingat langsung kepada Al-Mun'im, pemberi nikmat. Ini bukan orang mungkin kan. Itu Tuhan sebut kan. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yusiruna biha wa lahum azanun la yasma'una. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Sungguh kami akan cempakkan, kumbankan dalam neraka jahanam itu kebanyakan daripada jin dan manusia. Punca apa? Ada akal, tak kerti memikir, tak kena mau kenal akan Allah Ta'ala. Ada mata, tak kerti nak melihat ayat-ayat Allah Ta'ala. Dia lalai, leka, tu. Dan ada pendengaran, telinga tak mendengar ayat Tuhan, mata tak melihat petunjuk Allah Ta'ala. Maka Tuhan kata apa? Quran sebut tu, ulaika kal an'am. Tarab dia sama dengan an'am, binatang ternak. Balhum adal, bahkan lebih sesat daripada binatang ni dan. Sebab tu ahli mukasyafah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan satu pemuda khidmat dengan dia kan. Bila pemuda ni, ya Sayyidi Syekh tolong doakan saya, aku doakan kau jadi orang ni. Bisa bagi dia orang lagi, lama-lama jadi orang tuan, lain tak ada ke. Kau nak tahu orang tak orang, kau pakai kasut aku ni, selipar aku ni pakai. Dia sarung je kasut Syekh Abdul Qadir Jalani, kau tengok dalam masjid. Dia tengok macam kepala dia. Yang duduk dalam masjid tu, yang ada kepala himar, ada kepala tu macam-macam, mengikut taraf nafsu masing-masing. Sebab apa? Luar dia cantik, dalam dia macam-macam hal, lepas dia tak baiki dalam. Itu yang buat baik. Kalau luar pun ganam, habis lagi teruk lah kan. Kalau luar pun teruk lagi habis. Yang ni luar cantik, tapi dalam dia macam-macam rupa dia. Itu masalah dia. Lepas tu dia kena bersihkan dalaman dia. Di antara rupa anjing. Siapa dia rupa anjing tu? Orang yang tidak yakin dengan rezeki Allah Ta'ala. Dia tak kenal Al-Mun'im, pemberi rezeki tu. Sebab tu toke besar yang beli anjing ke, nak tangkap pir kan. Dia toke besar, dia ada beli anjing, dia tak bagi makan anjing ni. Yang bagi makan kuli dia kan. Jadi anjing tak berakal ni, dia akan tengok siapa dulu makan. Dia pandang tu lah, dia ingat tu tuan, tu bukan tuan, tu kuli. Tuan dia datang, tuan dia dikejar. Dia tak kenal tuan. Ini masalah dia. Dia tak kenal Al-Mun'im, pemberi nikmat sebenar-benarnya. Lepas tu kita jangan makan, jangan minum, jangan pakai, melainkan kita kena makrifatkan dulu. Nampak siapa beri tuan. Sebab pemberian Tuhan dan penarikan tu ada makna. Mata a'taka ashhadaka birrah wa mata mana'ak ashhadaka kahrah fahuwa fi kulli zalika muta'arifun ilaih. Mata a'tak, bila Tuhan beri kita nikmat, bermacam-macam kurnia nikmat. Sebenarnya apa tu? Ashhadaka birrah. Ashhadah, dia suruh kita pandang syuhud akan dia bernama Al-Bir, yang maha kasih sayang, maha pemberi, maha pengurnia. Jadi kalau kita makan, kita guna, kita pakai, tak nampak benda dalam batin hati kita, maka gelap hati kita. Gelap, itu bahaya besar. Wa mata mana'ak, dan bila dia sekat, orang dapat, kita tak dapat, orang sihat, kita sakit. Apa maksud sebenarnya Tuhan jadi? Apa hikmat dia?
Ashhadaka kahra. Dia nak tayangkan pada kita nama dia Al-Qahar. Dia kata sakit lagi tu. Doktor pakar pun sakit. Maknanya dalam dia beri sebenar dan dia tarik, sebenarnya ada hikmat di dalam. Semua tu dia suruh kita pandang dia. Ya, dia suruh kita pandang dia. Pandang sifat dia, pandang asma' dia dan sebagainya. Ya, banyak ayat Quran suruh kan. Suruh pandang. Ulin zuru, alam tara, dan macam-macam lafaz lagi. Yang Tuhan suruh pandang. Sebab dengan memandang dengan cara betul, dia akan menghasilkan banyak manfaat Quranian kita. Selain daripada kita taat kepada Ta'ala, kemanisan kita dengan Tuhan dibukakan makrifat itu. Ya. Ini suruh pandang tak pandang. Orang tegur pun dia buat dah ni. Kan? Kalau guru mengajar depan kan, perkara nak dia urai ni perkara penting, payah. Dia kata murid pandang semua ni. Tiba-tiba murid belakang main handsetnya. Mula-mula kapur, syok melayang. Lepas kapur duster, lepas tu batang kayu dia. Ya. Marah tak marah, kita marah kan. Kita nak royak, nak beritahu benda penting, tiba-tiba kita ambil perhatian daripada tempat lain. Kan? Sebab tunggu akhir saya mengaji lah, Tuan Guru Haji Najmuddin. Dia ada 4 mazhab kan. Sebab kita mengaji 4 mazhab itu kan. Dia kalau mengajar tuan-tuan, dia pantang sangat kalau dengar bercakap. Dia tengah baca kitab, dia dengar bobek je, wallahualam. Dia tutup, dia balik. Tak erti bahasa dia. Orang baca ayat Allah, hadis Nabi, hukum-hukum yang daripada syarak dan sebagainya, kau pergi berbual belakang bobek. Dia tutup kitab tu tuan. Tu saya kat pondok lah. Orang kampung itu kan nyanyi orang. Kan, orang duduk dalam mana tak ada orang tu. Jadi maknanya apa itulah maksud dia bila dia suruh pandang, kita tak ambil perhatian, marah. Kita pun marah. Ini apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala yang dijadikan kita supaya dia kenal. Ya, uhibbu an urifa fa khalaqal khalq. Aku suka aku dikenal, maka aku jadikan makhluk. Tujuan jadi makhluk supaya makhluk kenal dia. Tiba-tiba dia buat tak kenal dengan Tuhan. Kan? Dia buat tak kenal dengan Tuhan. Kita kalau anak buah ke atau anak saudara ke jumpa kita, dia buat tak kenal kan. Sombong menatang gitu. Menatang pula, menatang sombong. Itu kita sama kita. Ini kita dengan Tuhan. Siapa kita? Siapa Allah Ta'ala? Kita buat tak kenal dengan Tuhan. Atau nak maut kan? Siap, tempat dah ada. Kau kenal aku betul, tempat dia ada. Kau tak kenal aku pun, tempat dia ada. Kenal aku betul, kau taat, syurga, nikmat besar di sana. Kau buat tak kenal, no, junam ke dalam neraka, dia benam. Tu je jawab dia. Habis. Ini punca manusia, dia kaji balik. Sebab apa dia jadi taat? Sebab apa dia tidak ni? Masalah melambat-lambatkan. Ya. Dan keduanya melambatkan pada amal, tunggu, leceh, lambat, tak pantas, kan? Kepada masa selesai istirahat, nak kerja dia dulu dilayan, baru nak buat kerja dengan Ta'ala. Ini kurang hajar dengan Tuhan. Ya, kerja nafsu dia dilayan, kerja dengan Tuhan dia buat main-main. Dan terkadang tiada dapat selesai. Ya, bila tangguh ni, orang Melayu panggil apa? Kerja bertangguh. Apa lagi belakang kan? Tak menjadi lah. Tuan-tuan ni hadis Melayu tak hafal. Ni hadis Melayu ke hadis Nabi? Hadis Melayu panggil. Kan, kerja bertangguh tak menjadi. Kan? Dia buat kan? Jap. Kejap. Dia jap pakai tak buat jawab dia. Kalau anak kita kan, anak kita suruh buat, kejap. Lama-lama tak buat. Tu arwah Datuk Mufti tu. Syekh Murtada. Dia kata keberkatan. Kalau kita nak suruh anak kita ni, kita suruh dia pergi je. Dia ada cara dia. Ni petua, bukan fatwa, petua. Petua jadi tak jadi sudah kan. Masa kecil kita kena rajin dokong dia. Kalau biasa dokong budak kan, budak tu dah besar, kalau tuan-tuan suruh sekali dia pergi. Ni biasa berlaku gitu. Ya. Ni anak tak dokong, bukan sorong macam kita tolak. Jadi kemesraan dengan budak tu tak ada. Kalau kita dokong selalu kan, budak ni dengar cakap, biasanya lah. Kalau tak dengar cakap, memang kepala batu ni. Habis tu. Allah. Jadi kerja bertangguh, akhirnya apa? Tak jadi. Ya, jadi tak jadi, ditangguh, habis. Itulah amal. Dia jangan tangguh. Kalau dalam nak membersihkan dalaman, taubat begitu juga. Dosa ni kita tak taubat, kita biar lama-lama habis kan. Macam pokok besar, kita nak cabut. Pokok ni kita nak pakai mutan jantan, kepaya jantan kita nak cabut.
Tapi kita biar dulu. Besoklah tahun depan kita cabut. Bila tahun depan pokok makin besar, akar dia makin menjunam lagi dalam. Kita pula dah tu nak mam. Lama pokok untuk dicabut. Nak cabut-cabut dah tak boleh. Apa dah sangkut. Sebab tu nak cabut, lepas tu kena cabut. Jangan tunggu. Dah tak tarakab furu'a. Jangan tunggu masa lagi. Cabut. Ya, itu maksudnya. Ibadat begitu. Jangan tunggu-tunggu. Sebab apa? Tiap-tiap detik umur kita ni semua akan dihisap di akhirat. Takut bila hisap besok lompong-lompong. Kalau maksiat lagi teruk kan. Lompong-lompong. Allah ruginya aku. Itu dalam hadis ada ahli syurga yang menyesal. Bukan sesal sebab azab Sebab dia tengok buku daftar, Allah ni ada kosong lagi masuk tu itu. Ya, kalau aku isikan dengan amalan, masya-Allah, lagi besar nikmat yang aku dapat. Tapi rugilah sikit ya. Itu maknanya bukan menyesal dari sudut azab tidak. Ya, syurga nikmat besar sana bukan. Kena menambahkan pada amal pada masa yang selesai istighal kesibukan ni tadi, dan terkadang ya tiada mendapat selesai. Nafsu kita manja macam itulah tuan-tuan. An-nafsu katif. Nafsu ni dia macam budak-budak. Tahu? Budak-budak kalau kita bawa dia pergi supermarket macam dia nak barang. Oh dia tak dapat, dia gayut tuan-tuan, siap berguling. Lama bapak ni malu beli ke juga tuan-tuan. Nafsu tu lah, dia tarik kita betul-betul tombang gitu tuan-tuan. Ya, tu dia. Sebab dia kena apa? Kena jaga dia. Betul dalam kitab Tajul dia kata, kalau sekiranya nafsu ni kamu degil, ya, kamu kena ajar dia. Ni tidak. Malam tu nafsu dah hakalkan dia. Tahajud tu boleh buat. Ya, Quran kata wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Tu ayat Quran tu. Setengah pada malam bangun tahajud. Kemudian suara yang paling disuka Taala ialah qiraatul Quran, baca Quran. Nawir buyutakum bi qiraatil Quran. Cahayakan rumah kamu ni baca Quran. Dah dia tak buat malam tu dia jam. Kan? Besok bagi apa? Dia bagi makan roti tampal telur 2 keping. Air Milo tarik gelas besar. Wallah, nafsu dah bodohkan dia malam, dia bagi jamu. Tu kata apa? Dalam kitab Tajul Uruf. Patut denda dia tuan. Ya, muka engkau ni bangun malam tak ada, bangun pagi minum air paip dia. Biar dia rasa kan. Ini roti tampal 2 keping, tampal separuh, enjut, macam-macam. Kan? Kita dah dihakal kita, dibodoh kita malam-malam. Malam pula siang kita jamu dia. Habislah. Di dalam sistem dia nafsu dia ada muaqabah. Muaqabah, denda. Satu orang waliullah, dia lambat balik kampung dah lama tahun. Dia balik-balik tengok kat rumah dia, dah ada 2-3 biji rumah. Dia pun berhenti sekejap, dia tanya, siapa punya rumah ni? Berapa kos dia buat? Lalu beberapa minit kemudian dia orang jenis bersihkan wali dia cepat sedar. Dia kata apa faedah aku pergi tanya. Kalau aku jadikan makanahu tasbihan lakana aula. Aku jadikan tasbih lebih baik daripada aku tanya benda tak ada faedah. Oleh kerana engkau dah menipu aku wahai nafsu beberapa masa, maka aku denda engkau puasa setahun. Setahun ni puasa tuan. Itu dia. Henyak tu tuan nafsu. Baru terbuka kita dengan Allah Taala. Ini dah dihakal kita bagi dia gini. Wah, lagi sedap dengan akal kita kan. Ya, tuan nafsu jaga, jangan bagi can dengan dia tuan. Ya. Dia nafsu 2 jadilah ulama sebut. Cara didik dia 2 je. Satu, kurangkan umpan dia. Kalau binatang kan dia macam binatang liar, kurang ke umpan dia. Kemudian atas belakang dia tu kena empat banyak dengan muatan. Baru dia slow je. Kuda liar kita letak atas belakang dia muatan banyak. Makan dia bagi banyak sangat, lebih kurang asal perlu dah. Senang kita tarik dia. Tapi dia kalau buas, dia liar, kita tak letak atas belakang dia, kita bagi makan pula banyak, puas. Kita tarik, kita dia lelau dia. Itu mana nafsu, kita tadik, tekan dia. Itu cara didik dia. Ya. Dan bila melambatkan masa istighal, terkadang tiada dapat, habis tu jam tak boleh buat terus. Maka datanglah datanglah maut sebelum demikian itu. Tangguh, dah sampai akhir. Malaikat pun sampai. Malakul maut sampai habis lah tuan. Bisa aja ajrun la yastaghiruna sa'atan wala yastaqdimun. Sampai ajar dia tak akan tambah ni dan dia tak ada undur ke depan, cepat, lambat, tepat diangkat ini tuan. Dan bertambah istighal lah, bertambah sibuklah kamu. Kerana apa? Bahawa istighal dunia itu membawa setengahnya kepada setengah. Mana istighal dunia ni bertindih. Kita sibuk ni kan, dia lagi datang, dia tindih lagi. Kan? Dia nak pergi surau masjid, kata nantilah. Saya ni kapal anak ramai. Kan?
Lepas tu anak pula cucu. Lepas tu cucu cicit. Lepas tu nak mati pula ayam, itik. Macam-macam dia jaga tuan. Dah tak pergi. Begitulah amal-amal lain. Dia tangguh. Jangan tangguh. Untuk tidak tangguh kita kena buat apa? Nak buat apa tuan? Jadual. Jadual, kita kena jadual. Buka dalam Ihya, Imam Ghazali buat jadual tuan. Kalau guru jadual begini, kalau murid begini, kalau orang ahli politik begini, kalau orang business engineer, orang pedagang, semua dibuat jadual tuan. Supaya daripada bangun tidur sampai dia tidur balik sekarang, semua dah siap. Ya, masa ni dia buat apa? Wirid dia. Masa ni amalan apa dia buat? Ya, dalam bentuk makna khusus atau bentuk dalam masyarakat ke apa semua dia set semua. Jadi bila kerja berjadual jalan cantik jelah. Kan? Macam kita semayang, kan ada jadual kan? 5 waktu secara wajib. Kalau Tuhan tak wajibkan secara, kan kata inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguh semayang atas orang beriman adalah ketetapan wajib yang berwaktu. Kalau Tuhan tak waktu kan macam 5 waktu buat dia, pakai tak buat je boleh. Nantilah malam kan, malam hanyut tu. Dia mesti letakkan waktu sepadan supaya dia berjaga-jaga. Kan? Benda sepadan pula dipecahkan lagi. Supaya kita lebih ihtimam. Isyak contoh ni kan, ada berapa waktu isyak? Berapa tuan? Ada berapa waktu isyak? Senyap. Nak kata tak tahu juga waktu tahu tak tahu. Isyak ada 5 waktu tuan. 5 waktu. Ya, pertama dia panggil waktu fadilah. Ya, masuk di waktu kita sembahyang awal. Kan? Itu waktu fadilah paling lebih. Dia ke depan sikit kan dia masuk waktu ikhtiar. Ya, ketiga waktu karahah. Waktu karahah ni ngam-ngam mungkin. Kan? Kalau sembahyang zuhur misalnya kan, dia habis fil alamin innaka hamid assalamualaikum warahmatullahi wa bumbang asar. Sembahyang cukup-cukup aja tak keluar. Itu dia panggil karahah. Kalau waktu tahrim dia mengeluarkan daripada waktu. Walaupun sikit dia keluar hukum dia haram. Sebab sembahyang mesti dalam waktu. Sehingga hukum tu boleh berubah sunat jadi haram pun boleh. Kita dalam wudu at-taslis, ya, menigakan dalam wudu sunat kan? Basuh 3 kali. Tapi dia bangun tidur tadi dah terlambat. Kira dalam 5 minit ada lagi waktu zuhur nak habis dah. Kalau dia yakin kalau dia basuh muka 3 kali, tangan 3 kali, kepala kaki 3 kali, memang waktu tu keluar. Ataupun waktu sembahyang tu tak habis, separuh je dapat. Maka haram bagi dia meniga-nigakan. Dia kena ambil satu-satu yang wajib dia. Tujuan nak pelihara waktu biar semua masuk dalam waktu. Itu waktu karahah. Kalau dia keluar di waktu, tahrim, hukum dia haram. Ya. Dan kelima dia panggil waktu apa? Waktu uzrin, waktu uzur. Semayang dia tak boleh keluar daripada waktu. Sebelum kita semayang, rajin now kan, semayang pukul 11 semayang zuhur. Haram pun tak sah. Ataupun keluar dalam lebih waktu nak semayang, tak boleh. Dia mesti cukup. Kecuali ada uzur yang boleh tarik. Ada uzur, dia sama nak takdim atau dia nak takhir. Dah masuk zuhur tapi dia tolak pergi ke asar, dia buat takhir. Tahun ni dia tarik asar masuk dalam zuhur. Itu sebab apa? Ada uzur di safar, ya, contohnya. Itulah. Ya, maksudnya apa nak cerita ni? Nak bagi istiqamah dalam amalan, kita kena set jadual kita. Ya, kita kena buat jadual. Sebab tu dalam tarekat dia ada khas. Wirid selepas asar, wirid sebelum subuh, wirid masa ni letakkan masa dia. Sebab cuba kita buat akan jadi istiqamah. Dan bila istiqamah ada situ mudah datang bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu kan dalam amalan. Habis tu. Dan ketika jikalau telah selesai ia daripadanya dan percaya ia akan kita kendak atau bahawa dikendakinya, dan daiflah dalam menghasilkan bekal tadi. Dia tangguh-tangguh takut akhir niat dah jadi daif. Kan? Tangguh lama ada slow bagi slow tu tak buat. Tu. Sebab kerja ni jangan bertangguh. Benda yang baik terus, ya. Tu. Dalam hadis Nabi motivasikan dan amalkan dengan zikrul maut. Iza arata an taf'ala amran fatadabbar akibata fa in kana khairan famdi wa in kana syarran fantahi. Senang ni. Iza arata an taf'ala amra, apabila kau nak buat satu urusan kerja program dan sebagainya, Nabi kata letakkan depan tu mizanul maut, fatadabbar akibata.
Kamu kena fikir apa kesan ketika kamu menghadap Allah Ta'ala di yaumil mahsyar. Kita nak pandang, kita nak lihat, kita nak makan, kita nak minum, nak kehan apa kerja buat. Ni kalau kita buat ni besok, boleh jawab tak akhirat tu maksudnya. Ya, fazin jami'i aqwalika wa af'alika bimizani syariah. Sila timbang segala tindak tanduk kamu, kenyataan kamu, perbuatan kamu, timbang dengan apa? Mizanu syariah, dengan neraca syariat. Syariat kata boleh, boleh. Tak boleh, stop. Itu maknanya. Jadi ukuran untuk motivasi kita, Nabi kata apa? Zikrul akhirah. Iaitulah apabila nak buat patadabbar akibatah. Sila semak balik apa kesan kita kepada Allah. Fa in kana khairan, kalau benda tu baik, pamdi terus. Maksudnya apa? Jangan benda baik buat terus. Wa in kana syarran, kalau benda tu tak baik, pop pantai, stop. Jangan kata nanti jawab dia habis. Kena stop. Ya. Baik terus buat. Tak baik, pam berhenti. Itu cara dia ajar kepada Rasulullah SAW. Kalam yang jami', hadis yang jami'. Pendek, padat. Habis. Jadi kalau kita tangguh, takut niat kita ataupun azam kita dah jadi lemah. Dan menghasilkan bekal tadi. Maka di dalam itu daripada itu mendakwa istiqlalnya dan melihat haul dan kuah pula. Ada satu hal lagi tuan ni. Banyak lapis kena bersih tuan ni. Yang tadi luar, yang ni nak bersih dalam pula ni. Nak buangkan apa? Al-haul wal quwah. Supaya kita mandang haulillah wa quwatillah. Jangan kita buat ibadat, kita pandang haul kita. Ya, ni kita buat ni nampak dia buat ni, dia handal ni. Ya, kita buat ibadat, kita rasa kita itu faul. Kita pakai faul. Itu boleh membawa kepada kerosakan. Ya, bila pandang kita dia habis. Dia akan penyakit datang. Penyakit tadilah. Ya, rasa besar di ego, sum'ah, riak, macam-macam. Dia pandang tu, padam tu. Bila nak padam macam mana? Nak padam dia kena dia lah, kena nampak dia. Berhadap dia kepada dia, padam yang lain. Pakai ada dia. Lagi hati tak berhadap tepat dengan Allah Ta'ala, penyakit ni tak akan boleh buang tuan. Dia tak akan boleh buang. Dapat sikit-sikit je lah, buang masa itu lebih kurang. Sebab tu kena betul-betul tepat. Selalu kita buat misal lah, kita nak buang penyakit besar. Bawa kufur apa dia? Ila at-takabbur, besar tinggi. Lawan takabur apa? At-tawaduk. Di tawaduk ni kita nak pakai macam mana tuan? Kita dah tahu, dah mengaji kita banyak-banyak kena sifat tawaduk. Tawaduk ni sifat yang sangat dikasihi Allah Ta'ala. Martabat kamu diangkat. Man tawadu'a rafa'ahullah. Siapa tawaduk. Persoalan ni macam mana nak hasil? Macam mana nak hasilkan dia? Sebab dia benda rasa. Sebab tu ulama sufi kata apa? At-tawaduk al-haqiqiyu makana nasyi'an min syuhudil azamah. Situ kunci dia. Tawaduk yang sebenar-benar dia jadi daripada mana? Min syuhudil azamah. Daripada kamu syuhud musyahadah akan azamah, kebesaran dan keagungan Tuhan. Baru dah akan dapat sifat. Ya, hati kita boleh menghadap dia, kebesaran dia, sehingga terasa betul kehebatan dia dengan melalui zikir yang kita bantai ni kan. Bantai zikir dapat terbuka, ketika itu habis. Dia down. Dia akan bersifat tawaduk sebenar-benar dengan Ta'ala. Baru dia dah nampak terbuka. Ya. Selagi tak terbuka, itu masalah dia. Ya. Dia berjalan tu tak berapa terang. Ya. Ada contoh guru kan, dia tengah mengajar kan. Dia tengah mengajar, tiba-tiba tengah sedap murid tu, guru, tunggu saya lelah. Dia tengah mengajar kitab tafsir Nasafi selepas daripada Ansar, yang Tuan Wadi Hashim ngaji Mekah lah. Tiba-tiba datang seorang guru besar lagi atas dia. Dia tengah mengajar ni kan. Tok guru datang beri salam je, tutup kitab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tutup apa? Yang datang lagi power. Selagi kita tak nampak yang lebih besar daripada kita, selagi tu kita tak nampak dia habis. Down terus. Power tutup kitab, wallah alam tu. Itu maksud dia. Bila hati kita dapat terbuka dengan Ta'ala, dia tajalikan kebesaran dia, azamah dia, keagungan dia terasa, ketika itu barulah kita akan tunduk. Selagi tak terbuka, terasa kebesaran Tuhan tu disebut, tapi dalam tak ada rasa. Dia tak berkocak. Kita nak zikir kocak. Tak zikir kocak. Mana zikir mana pula zikir berkocak. Quran sebut, iza zukirallah wajilat qulubuhum. Bila kamu sebut nama Tuhan, gementar dalam tu. Dia gementar sebab apa? Sebab dia kenal. Dia kenal, dia tak kenal tak takut kan. Ya. Dia kenal tu, pump tarikan kuat tu sampai rasa benda lain pun dia boleh memadamkan. Ya. Tu orang Ustaz kau cerita kan, di Kelantan kan, dia orang nak tembak harimau,
Gimau sana bila rumah dalam kampung kan, tinggi-tinggi rumah dia sebab gimau main biasa kita kat kawasan kampung. Jadi lembu dia kan letak bawah rumah ya. Di gimau dia kalau style dia makan, dia datang dia patah ke tengkuk kawan dulu. Lepas tu kan dia tinggal, dia datang ulang balik. Masa dia ulang tu dia orang tembak. Masih diulang dia orang tembak. Jadi kampung tu ada seorang yang pakar menembak lah. Kebetulan pula orang seorang tu, dia rasa nak menembak jugalah. Dia kalau buat tembak kan dia akan buat naik atas pokok, dia buat pangkin ni. Dia buat pangkin di atas tu, dia duduk dia tembak shoot daripada atas. Dia shoot daripada atas. Dia seorang tu pun buatlah pangkin sebelah ni. Dia nak try kan. Kawan dia pun naik, kawan tu biar dia tembak lah. Gimau pun datang ni kan, dia pangkas napang. Gimau tertenung dia terlepas napang. Gimau tertenung dia terlepas napang. Ingat dia nak tembak. Gimau jeling dia tahu dia jatuh napang ni. Dia nak ceritakan tarikan tuan. Sebab dia kenal. Kalau takdirnya orang tu tak kenal gimau, kan? Gimau datang tenung, dia tenung gimau. Dia duduk bandau, nama gimau pun tak pernah dengar. Tuan saya kata tengok gimau, nama gimau pun tak pernah tahu. Dia masuk bawa daun hutan, gimau mengaum, dia senyum. Tengok cantik, dia kata batik-batik. Dia tak kenal. Kenal tu mempusaka itu, takut atau kasih. Dia kenal dia akan kasih kalau satu benda yang dikasih. Kalau takut pun begitu juga. Dia mesti kenal, kok mana pun mesti kenal. Itu makrifat tu penting. Awaludin ma'rifatullah. Awal agama kena makrifat akan dia asli makrifat, dia akan bawa ke depan lagi lebih hebat. Itu dia. Yang satu cerita ni tuan-tuan ni. Dia panjang kut nibung. Dia kut nibung sebatang dalam hutan. Dia tersempak ang gimau tak lari, kut nibung dia panjang nampak ke atas. Kan? Gimau menderam, dia panjang kut nibung tak berasa kan. Gimau dah lari, dia turun baru dia mengerang. Allah lagi. Sebab apa tak rasa? Tarikan rasa takut dengan gimau tu memadamkan rasa cocokan nibung kat diri kan. Kuat tak kuat tu. Itu tarikan rasa gimau. Macam mana tarikan rasa dengan Allah Taala. Tak dia nak bayang kan. Zauq dia dengan Tuhan tu, dia tarik tuan bagi je terbuka tu habis dah. Yang lain tak beradab tuan ni. Ya, tawar dia panggil habis, hancur. Lebur, itu panggil istilah lebur, fana. Situlah bahawa amalan dia ada kualiti. Dia tepat dia memandang hadrat Tuhan, dia akan dapat nikmat. Amalan dia pun naik. Macam-macam lah Tuhan beri pembukaan macam-macam ada tu. Habis. Dan satu lagi, dan kata Syekh Junid radhiyallahu an, jangan engkau cenderung pada dirimu, pada nafsumu, dan jikalau sentiasa taat bagimu dan taat Tuhanmu sekalipun. Sama dengan kalamnya apa? Nabi Yusuf alaihissalam, wa ma ubari'un nafs innan nafsa la ammaratun bisu. Aku takkan percaya, tak lepaskan nafsu aku. Ya. Wa ma ubari'un nafs. Nanti kita sentiasa mentohmah nafsu dia walaupun dalam ibadat. Kita buat ibadat ni, kena tohmah ni tak jaga-jaga ni. Kita kena hati-hati, jangan sedap. Sebab dia masuk di dalam kan habis tuan. Ya, sebab nafsu dia masuk dalam ibadat, dia masuk. Ya, dalam mengajar dia mengajar nafsu. Dalam belajar dia belajar nafsu. Dalam semayang ada semayang nafsu. Kan? Dia tak menghadap ke Tuhan, dia mesti buat lain kan. Nak itulah, nak inilah macam-macam kan. Satu orang ulama sufi kan, bila dia buat soal jawab kan, dia nak matikan nafsu dia tu. Bila orang buat soal jawab, bila nak jawab kan, dia buka buku. Dia buka buku. Habis dia kuliah, dia tertinggal buku. Orang pergi tengok buku dia, satu benda pun tak ada. Mana nota Syekh? Baca tadi tengok, dia baca dia balik-balik. Rupa dia nak padamkan dalam. Soalan orang soal, dia boleh jawab sama je. Ada dalam kepala dia. Tapi dalam nak suruh kata, kau ni handal, kau ni handal. Dia ceramah kan, pum keluar ayat Quran, pum hadis Nabi, kitab kita ni. Dalam syaitan jolok, nak sujud. Hebat kau. Habis. Dia nak padamkan tu, dia tutup. Dia buat buka. Maut kau dalam. Nanti orang kata, tu guru jawab, dia tengok kitab kan. Ni pula terbalik, dia tak apa Quran. Buat Quran kecil, tak dalam koket. Sekali muka surat terbalik, apa kerja lah lebay ni semayang. Tak payahlah baca kuliah tabat tiada. Nak baca panjang-panjang, siap buat balik-balik. Kemudian kameraman pula ambil tu. Bagus dia balik ke depan. Dia semua apa tu? Nafsu. Siapa di dalam? Orang. Selagi ada orang dalam perut engkau, kata guru Imam Ghazali, engkau takkan sampai kepada Tuhan.
Ya. Takkan sampai. Cerita pun panjang tuan-tuan, cerita Imam Ghazali maklum kan. Cerita tu. Selagi ada. Iman Umar la yakunu mutakammilan hatta yarana nas kal ibil musilah. Iman seorang takkan sempurna selagi makhluk tu ada. Selagi tak tengok manusia macam tengok ibil. Maknanya kosong. Lagi tu. Kau tengok orang ada tangkapan lagi, ada nak suruh puji, orang nak tu sangkut banyak lagi tuan. Ya. Itu giar dia banyak sangkut lagi, tak boleh jalan merata lagi. Atau kena bersih. Benda-benda ni lah dia panggil apa lebih rumit. Ilahi man kanat mahasinuhu masawi, fa kaifa la takunu masawihi masawi. Ilahi wa Tuhanku man kanat mahasinuhu masawi. Orang yang adalah mahasin, amal saleh tapi maksiat. Ya, orang tengok cantik tapi si tuan kira maksiat. Sebab apa? Liwujudil afat, ada penyakit dalam. Ini benda yang kita nak bersihkan tuan-tuan ni. Sebab tuan tidik bukan luar, dia tidik apa ke dalam. Ya, selesai dalam, selesai. Cantik. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man qad aflaha, confirm dapat kejayaan. Siapa dia? Man zakkaha, mereka yang menyucikan batin dalaman dia tadi. Wa qad khaba man dasaha, dan kecelakaan mereka yang mengotorkan dalaman dia. Ya. Jadi punca segala penyakit satu je. Ulama sufi buat punya ialah ru'yatun nafs, memandang diri. Bila kita pandang diri kita je habis penyakit datang. Sekarang dia kena padamkan diri kita, dia kena fanakan benda, lenyap dengan memandang af'al Tuhan. Sebab tu pusing-pusing balik Ibnu Ajibah Al-Hasani dalam Iqazul Himam, dia kata apa? Rukun besar zikrullah ma'al fahmi. Zikir serta menghayati dan faham. Tembak insya-Allah. Ya, rukun kuat tuan. Yang tak zikir, insya-Allah hati dia menghadap Tuhan. Akhirnya apa? Cantik kiblat rohani pergi, dia takkan menghadap tempat lain lah. Kalau tak menghadap tempat lain, selesai. Insya-Allah amalan dia cantik, amalan dia bersih, diterima oleh Allah Taala. Allahumma ja'alna minhum. Kemudian la tatruk minhu an yukhrijaka min halatin wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin ala Allahumma ighfir lana ya Allah ma sallallahu fa inna khaira kullahu bi yadik wa anta bina raufur rahim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ya Allah.